takkan cerita dah pasal precaution ni. Okay? So whatever that we have today is very important because no matter what is the titration, semua yang kita bincang hari ni will be applied. Okay, so ada soalan apa-apa, tolong tanya. So your experiment 2 is the most basic standard acid-base titration. Dan saya dah minta kamu cari indicator, a few. So, semua so far indicator yang kamu cari tu memang make sense lah. Yang boleh guna lah sebab kamu cari kat Google kan. So, betul lah. Semua yang kamu cari tu betul. Cuma saya nak kamu acknowledge, saya nak kamu kenal bahawa kita ada indicator lain. Selain phenolphthalein. Okay? So, touch wood kalau keluar dalam practical test nanti, keluar sebagai soalan dia tanya, suggest another indicator. At least hang boleh tembak lah metal orange, metal red tu kan. Macam tu lah. Okay, at least you know a bit more. So, we have how many learning outcome? We have how many objective? The first one, please. From Faris. To prepare a standard solution of oxalic acid. Alright, our first one will be to prepare a standard solution. Okay, our first one will be to prepare standard solution. Saya tengah buka dokumen. I've extended my screen. So, kamu akan banyak tengok. Saya tengok kat sini. Okay, sorry Faris. To prepare standard solution. Okay, so we talk about standard solution last week. I think a lot. Last week adalah kita fokus banyak pada standard solution. Okay, mainly sebab benda ni kamu tak pernah buat lagi di SPM. So, tak ada cerita apa dah. Cuma yang saya tanda kerja kamu, ramai lagi yang tak rinse glass rod dengan filter funnel. Bila kamu tulis procedure untuk prepare standard solution, ramai lagi yang tak rinse glass rod dengan filter funnel. Check that again. Okay? And the second one, Ayuni? To standardize 0.2 m NaOH solution. Okay. To standardize 0.2 molar NaOH solution. Apa maksud benda ni? Apa maksud objektif ni sebenarnya? NaOH yang kita guna, kalau siapa yang dah tengok video, dah baca lab manual, kamu perasan NaOH yang kita guna adalah 0.2. So, we already know the NaOH that we are using is 0.2. Why do we need to standardize it? Simple. Because the 0.2 NaOH is not prepared by us. Dia bukan standard solution. Lab assistant yang buat. Lab assistant tuang dalam botol besar tu, kamu ambil buka pipe kat belakang. Betul? So, adakah 0.2 yang lab assistant cakap tu tepat 0.2? No, not necessary. Therefore, we need to standardize it. Standardize means we want to reconfirm the concentration of NaOH. Dengan kata lain, objektif kedua ini adalah kamu nak kira balik molarity NaOH. Dan molarity NaOH yang kamu kira kat sini sepatutnya akan dekat dengan 0.2. Alright, so bila masuk kat calculation nanti, bila masuk kat bahagian calculation, kamu akan kira balik molarity of NaOH di part B. Okay, di part B. Dan molarity NaOH yang kamu kira sayang, mesti lebih kurang 0.2. 0.213, 0.1978, tak kisah. Tapi dia patutnya lebih kurang 0.2. Tips over here, make sure you know. And the third learning outcome over here, Fahim? To determine the concentration of HCl solution. To determine the concentration of HCl acid. Okay. Yang panjang tulis sendirilah. Okay. Saya nak keyword je kat sini. Kamu tulis yang lengkap lah. To determine the concentration of HCl solution. So from the word concentration, my next question. Daniel Akman. Concentration apa yang kita nak cari sebenarnya? Kita ada 5 jenis concentration. Dalam case ini, kita nak cari apa?
nak cari dia punya molarity. Molarity. Jangan risau sebab sekarang akan ada confusion dalam tutorial teacher belajar concentration punya lah banyak. Lepas tu lah guna juga molarity. Madihal lapar sungguh lah, kesian gila. Makan. Okay, my class boleh makan sebab kita tak duduk dalam makmal. Dalam makmal je kita tak boleh makan. Duduk dalam bilik kamu sekarang boleh makan. Makan. Saya faham, saya kesian. Okay, jangan makan mi kari depan saya dah lah. Hang makan roti, biskut dah. Hang makan mi kari, make sure delivery kat saya juga. Okay. Molarity. Concentration in titration, 99.9% we will be talking about molarity. Jangan risau. So, bila dalam titration, soalan exam keluar, soalan titration, dia minta calculate concentration. Saya tak payah fikir yang lain. Molarity. Straight away. Okay? Straight away. And over here, before I go to the fourth one, over here, that is actually your part A, if you realize. That is actually your part B. That is actually your part C. So your part A, we are going to prepare standard solution. Your part B, we are going to standardize 0.2 molar NaOH. Your part C, we are going to find the concentration of HCl. Okay. So ada 3 part lah. And your last learning outcome is to acquire your titration skill. And yang ni lah kita buat secara maya kali ni. So saya pun tak ambil sangat lah sebagai satu objektif kat sini. Cuma saya ajar banyak teori je lah. I want to remind you again, this experiment you need to redo in the lab when you come back next semester. You need to hold the burette, you need to hold the pipette. Dan kamu kena doakan kamu tak dapat balik saya send dua sebab kamu tak boleh buat dalam makmal, nanti aku ketuk kepala kamu. Saya suruh minum asid tu sampai pandai. Okay. So we have a few apparatus over here. Just very quickly we go through. Jonathan, the first one. Burette. Is a burette. What is the size of this burette? We discussed it last week. What is the size or what is the volume of this burette? 50 ml. 50 ml. Lagi, Jonathan, kita start baca dari atas ke dari bawah? Dari atas. Kita akan start baca dari atas ya sayang. Kosong adalah dari atas. Ingat yang tu. Next, Amirul. Ajak. The next one. Glass rod. Glass rod. My question, Ajak. Glass rod, in this entire experiment, kita guna kat berapa tempat? Kita guna kat 3 tempat. Mana 3 tempat tu? 3 tempat lah. Tak adalah saya nak tanya benda tu glass rod je, patut tutup mic kan? Apa kelas? Jawapan macam tu. Dekat yang add approximately 30 ml of distilled water and stir to dissolve. So kita guna untuk stir. Betul? Baik. Yang tu pertama. Glass rod kita guna untuk stir. Yang kedua? Yang kedua, rinse the beaker. Tak Kita ada. funnel glass rod and ada. pour the content into flask. No, saya bukan tanya dia wujud berapa kali weh. Saya tanya dia guna di mana. Kita Guna guna di mana? untuk dissolve. Sebab tu kita stir lagi. Dissolve. Lagi, sekejap. Mana lagi ya? Aduh. Kalau rinse tu bukan Rinse tu bukan. Rinse tu bukan Okay, lagi kat mana guna glass rod ni? Kalau siapa tengok video dia akan ingat lah. Lain kali bila hampa dah tahu soalan saya nak tanya macam mana, hampa jangan tengok macam tengok movie weh. Macam satu lagi, at least satu lagi pun jadi lah. Selain daripada stir. Time ni transfer the solution into volumetric. Transfer solution kita akan guna untuk stir, kita akan guna untuk transfer solution. Transfer solution dari mana ke mana sayang? Daripada beaker to volumetric flask. Transfer solution from beaker to volumetric flask. Okay.
Lagi? Satu lagi sayang. Ish. Lagi time masuk ni apa daripada beaker to burette. To fill in burette. Nah, Okay. So glass rod kita akan guna kat 3 tempat sayang. Yang last one is the one that I really want you to use. Okay. When you want to fill in beaker, you must use glass rod. And I will ask you why later when we come to burette. Alright. So sorry, to fill beaker pula. To fill burette. Alright. Simple. That is your glass rod. Benda simple je. Kalau saya dalam makmal, okay, saya bagi satu kumpulan ataupun satu pasang, a group of people, saya akan bagi satu je glass rod. Dan bila saya hanya bagi satu glass rod dan kamu tahu kamu nak guna dalam 3 tempat. So every time before you use the glass rod, what do you do? Rinse. Rinse dengan apa sayang? Distilled water. Distilled water. Thank you Nurin. Make sure dalam practical test nanti kalau dia bagi satu, sebab dia memang akan bagi satu je dalam basket kamu tu. Dan masalah budak bila dia bagi satu, dia guna, dia tuang tadi dengan oxalic acid. Kan? Stir dengan oxalic acid, fill in volumetric flask dengan oxalic acid, lepas tu dia tinggal atas meja. Lepas tu nanti bila nak fill in burette pula, NaOH, guna terus. Rupa dunia dah. Glass rod je, dalam buku tak suruh rinse. Guna. Okay? So berhati-hati every time when you use, you make sure you rinse. Lee, the next one. Tie. White towels, when do we use it? 2 times, 2 places. Put under. Put it under the volumetric flask. Put it under, yes, but not volumetric flask. Under what? Yang lain? Conical flask. Conical flask, Lee. Conical flask. You make sure you know what is the name for all your apparatus. We put it under the conical flask. That is your conical. All right. A cone shape. A conical flask. Another one, Lee. Another one. We will use your white towel for another condition. To read the burette. To take reading. Okay, to read reading, to take reading, whatever lah. Saya biasa takkan suruh budak guna white background lah, ambil kertas lain, tak payah, ada white towel weh, betul. Ambil je lah white towel tu, guna, senang. Okay, biasanya kita akan guna terus kat situ. And then next one, Jana. Filter funnel. Filter funnel, kita guna kat 2 tempat juga, Jana. Mana? Ataupun bila? Transfer the solution into a volumetric flask. Volumetric flask lagi. And fill the burette with NaOH solution. Yes, kita akan guna bila kita guna volumetric flask dan kita akan guna filter funnel sekali lagi bila dalam burette. The same case macam glass rod. Kita bagi satu je. So make sure kamu rinse dengan distilled water. Okay? Berhati-hati. Make sure kamu rinse. And last one over here adalah your weighing bottle. Kita tak guna. In this case, saya tak guna weighing bottle. Even dalam amali pun, lab assistant prepare pun saya akan bagi tahu kat kelas, tak payah guna weighing bottle sebab dia akan menyebabkan eksperimen kamu lagi tak tepat. Okay? Reason, kita akan timbang terus. Okay, kita ada penimbang. Saya akan bagi tahu nanti kenapa kita tak guna. Yang pasti weighing bottle sekarang kita tak guna. Alright. Next, over here kita ada analytical balance. Yang ni saya bagi tahu. Kita ada analytical balance. Alright. Yang di mana analytical balance kita guna kat satu tempat je. Obviously adalah untuk timbang your oxalic acid for your part A. So tak ada isu dah kat sini. Okay, habis. Conical flask. My question untuk
Untuk siapa? Madiha dah tak makan, so Madiha boleh jawab. Conical flask kamu, saiz apa? Madiha? Tak dengar. Saya tak dengar tapi saya nampak mulut dia 250. Lama-lama saya boleh baca dah. Okay. So, 250 ml. Madiha, next question to you juga. Dalam eksperimen kita, rasa-rasa Madiha perlu berapa conical flask? Satu je. Madiha kata satu je. Orang lain? In our experiment, how many conical flask do you think you need? 2. 2. 4. Daniel Akmal kata 4. Kenapa Daniel? Sebab nak baca repeated reading. Kena pakai lain-lain. Tapi bukan repeat 3 kali je ke sayang? Gross sekali. Apa gross? Gross. Thank you. Alright. Kita akan ada gross dan kita akan repeat first, second and third reading. Therefore, conical flask kita akan perlu 4 conical flask kalau boleh. Alright. Perlu 4 conical flask tapi kita akan guna 4 tu nanti yang sama untuk part C. So tak perlu ambil sampai 8. Kita akan ambil 4 je. Dah habis part B basuh lah. Basuh guna pula untuk part C. Okay. Next. And then last but not least over here adalah your volumetric flask. My question dalam volumetric flask. Soalan senang je. Hasanah. Size? 250 ml. 250 ml. What is this on top, Hasanah? Stopper. Stopper. Alright. And in the volumetric flask 250, we need stopper. Last week we talked a lot about preparing standard solution. So minggu ni rasa macam malas nak cerita dah. Saya nak tanya kamu je. Calibrated mark. Okay. So your calibrated mark over here. What do we use when your solution, when we want to make sure your solution added, your water added is up to your calibrated mark only? Hasanah? Dropper. Yes, we'll be using dropper. Jangan lupa dropper kawan baik kita. We'll be using dropper to add in your distilled water when your solution is just right before the calibrated mark. Okay? So, senang, tak ada isu, tak ada apa. Simple. Over here. Okay. Siapa saya tak panggil lagi? Ain? This thing? Retort stand. Retort stand only. Retort stand. Ni? This thing? Tak dengar? Tak ingat, Miss. Tak ingat, anybody want to help? Zulaika? Burette clamp. Burette clamp. That thing is what we call burette clamp. Tak boleh panggil clamp sahaja sebab yang ni dia takkan kepit benda lain. Dia akan kepit burette sahaja. Cara dia, fokus pada kat biru tu. Biru tu sebenarnya getah. Biru tu adalah getah. So, apa yang kita buat, nampak tak dia ada kiri kanan, dua-dua side. Di mana this is a purely burette clamp sebab dia hanya boleh clamp burette. Burette kamu akan letak di antara biru tu. Okay. Ni tempat burette kamu boleh letak. Okay. Ni tempat burette kamu boleh masuk. So, macam mana nak masukkan burette tu? Tengok pada sini. Ni tempat jari kamu akan tekan. It works like your clip. I don't know why my foot keep ringing. 1 second. It works like your clip. Alright, tempat yang teacher hijaukan tu adalah clip dia. So, kamu imagine ni adalah biru. Tempat hitam ni adalah biru. So, it's actually your clip kamu akan tekan. So, dia akan terbuka lah. Betul? So, bila dia terbuka, burette kamu akan masukkan. Okay, that is the way lah. Then, is a spring. So, like what I said last week adalah
Burette kamu boleh pecah kalau kamu tekan dan kamu masukkan burette and you slam it. Alright? When you slam it, burette tu boleh patah. So, bila dia adalah spring next week ataupun next week pula, lepas-lepas ni bila kamu main dengan benda burette clamp ni, bila kamu dah tekan, kamu dah masukkan burette kamu, alright? Make sure lepas elok-elok. Alright, lepas slow-slow. Jangan orang kata jangan lepas terus lah. Okay? So, that is your burette clamp dan kita takkan clamp benda lain selain burette. Memang dia khas untuk burette. Okay? And then, beaker over here. We will be using what size of beaker? Awatif? Tak apalah, 50 ml. We'll be using 50 ml beaker. Fine. Terlepas. Laju sangat tekan delete. We'll be using 50 ml beaker. Sama, Awatif juga. Kita akan guna bila ataupun kita akan guna untuk apa? First, saya jawab. Kita akan guna untuk timbang dan larutkan your oxalic acid. Betul? Okay. My next question. Kita akan guna beaker untuk apa lagi kat sini? Dalam eksperimen ni, Awatif. Selain daripada untuk timbang dan larutkan oxalic acid. Saya lepas mesti buat amali ni. Takkan kamu mesti buat amali titration. Bila kamu buat amali titration, beaker akan wujud banyak kali dalam amali titration tu. Atas meja tu akan ada banyak beaker. Untuk apa sayang? Pour oxalic acid from part A. Pour oxalic acid from part A lagi? Apa lagi? Takkan ambil oxalic acid je. Apa lagi kamu guna sayang? Titration kamu daripada part A kamu dah dapat oxalic acid, kamu tuang balik ke dalam beaker untuk guna untuk pipette nanti. Ya. Yeah. Okay. Lepas tu fikir balik dalam makmal kamu masuk sel lepas. NaOH kamu letak kat mana? Belakang botol besar tu. Awak hang guna NaOH botol besar tu tuang terus masuk burette. Ya sayang. To fill NaOH. To fill your acid, bases or solution. Okay? Sebab siapa yang tak masuk makmal lagi tu dia tak boleh nak imagine lah. Siapa yang dah pernah masuk makmal tu dia patut tahu. Bahan yang semua lab system prepare dia duduk kat belakang sekali botol besar-besar tu. Betul? Kan? So macam mana kita nak ambil daripada botol besar-besar tu, stok tu. Macam mana nak ambil daripada stok tu? Kamu kena ada container. Dan kita akan guna apa sebagai container? Beaker. Okay? So, atas meja kamu akan ada banyak beaker. Sebab banyak mana solution kamu guna, banyak manalah beaker kamu ada. So, dalam eksperimen ni, kamu ada NaOH. Alright? Kamu ada HCl katakan. Lepas tu kamu ada oxalic acid. So, kamu at least kena ada 3 beaker. Betul? Okay? And next question. Semua solution ni colorless. Untuk my ex-student over here, semua solution ni colorless. You need one thing to indicate that. What do we use? Labeling paper. Sorry? Labeling paper. Labeling paper dalam video ni tak ada. So, satu yang Miss Wan nak tambah kat sini adalah kamu patut ada labeling paper. Dan labeling paper ni guna untuk apa? Untuk label. Kamu akan lekat kat beaker kamu akan tulis pakcik ni NaOH, pakcik ni HCl, pakcik ni oxalic acid. Reason, senang. Semua solution ni colorless. Semua solution ni macam air kosong tau. Kalau kamu tak label, lepas tu kamu ada 3 beaker duduk atas meja. Saya tanyalah yang mana satu. Kamu nak tahu macam mana? Kamu rasa, kamu minum botol. Kalau air sirap, air Milo boleh lah nak rasa. Ni kalau NaOH dengan HCl. Alright. Memang tak boleh beza. So, satu je cara dia,
labeling paper. Semua beaker yang kamu guna kena di-label apa yang kamu isi. Okay, make sure yang tu. Alright. Next, and last but not least, I think, this is our pipette. Zuhara, what size of pipette we are using? 25 ml. 25 ml, kita hanya guna satu saiz sahaja, 25 ml. Dan kita akan pipet dua benda. Okay, kita akan pipet dua benda, betul Zara? Kita pipet apa? Transfer oxalic acid solution. Oxalic acid solution lagi. Add 2 drop of phenolphthalein. No, ayat soalan saya adalah kita akan guna pipet dua kali. First adalah masa kita nak transfer oxalic acid 25 ml lagi. Yang lain sabar saya bagi kawan-kawan cari, bagi chance sikit. Penting weh tak buat step tu tak jadi eksperimen ha. Tak ada conclusion. Come on. Tak jumpa madam. Nili? Untuk pipette HCl. Pipette HCl in your part C. Kita akan buat kita buat titration 2 kali sayang. Zara, kita buat titration 2 kali. Kali pertama NaOH dengan oxalic acid. Kali kedua kat part C, kita buat NaOH dengan HCl. Dan you are very lucky because both are using 25 ml. So kamu hanya guna satu size pipette. Sama macam glass rod, sama macam semua benda tadi, filter funnel and whatsoever. Kalau dalam eksperimen, dalam bakul kamu saya bagi bahan, saya bagi radas dan saya hanya bagi pipette kamu satu je. Kamu mesti kena rinse. Okay, kamu mesti kena rinse. Dan kat sini kamu kena rinse 2 kali. Zuhara sebab tak boleh jawab. Kita akan rinse 2 kali. Setiap kali sebelum kita guna pipette, kita kena rinse 2 kali. Kita rinse apa dengan apa? We talked about it last week, did I? Okay, yes. Rinse beaker. Okay, is my question clear enough? I said we are going to use pipette 2 times. So every time before we use the pipette, we need to rinse the pipette. With what? Bukan rinse beaker, kita nak rinse pipette sekarang. Guna apa? Sabar guys, I want her. We talk about this, did we? Anggo, yes. Nidhi, yes. Farhani, Akil, yes. All right. Thank you. And I think I repeat that many times last week. Come on, Zara. You know I love question. You should be more prepared. Akil, what do we rinse it with? Distilled water and NaOH solution. NaOH. HCl solution. Alright, we are going to rinse with distilled water. Like I said, the moment I write water is a distilled water, yeah? We are going to rinse with distilled water followed by whatever that we are going to put in later. Alright, you must rinse with distilled water and then followed by whatever that you want to fill in later. Kalau kat part B, kita akan rinse dengan distilled water followed by oxalic acid. Kita akan rinse H2O followed by hydrochloric acid di part C. Okay, ingat yang tu. Alright, step-step ni adalah step-step yang di mana kita akan tolak markah. Kalau kamu buat benda ni dalam amali dan kamu tak rinse. Okay, so tengok betul-betul balik. Alright, that is all the apparatus and most likely when I ask like this, we basically have
mention quite a lot of things, okay, in your procedure. This is the reagent that we'll be using. Tak banyak, sikit je. Dan saya boleh bagilah. We are going to use hydrochloric acid in your part C. Okay, we are going to use your hydrochloric acid in your part C. And your hydrochloric acid having unknown concentration yang di mana kita kena cari. Okay. Next, we are going to use 0.2 NaOH. This 0.2 NaOH will be used in your part B, where we are part B and part C both. Where we need to standardize, we need to recalculate in part B. Kita kena check balik concentration dia berapa di part B. Next, distilled water, nothing much. Phenolphthalein as our indicator for this experiment. Therefore, our color changes will be from colorless to pale pink. Alright, Nili dah mengantuk, so kita kena pergi laju sikit. Hydrated oxalic acid. Okay, bye. Procedure. Alright, standard solution. We talk about this so much last week. Okay. So first and foremost, Nili, why don't you explain to me what do we do for this first part A? First thing, what do we do? Weigh 35 grams of hydrated oxalic acid. 35 gram. 50 ml. ml? Is Part A kan? Part A sayang, part A. Abza? 3.25 gram. 3.25 gram. All right, we are going to weigh approximately 3.25 gram, okay, of oxalic acid. All right, Abza sambung. Soalan teacher. Kita takkan timbang guna weighing bottle. Okay, weighing bottle yang ada kat situ kita takkan guna. Kita akan ganti terus dengan beaker yang size beaker mesti adalah 50 ml. Jangan ambil yang besar sebab kita nak sikit je. Alright, so kita akan timbang terus dalam 50 ml beaker. Okay, so soalan saya Asma, bila teacher masukkan 50 ml beaker dalam ni, okay, apa yang kita kena tekan sebelum kita masukkan oxalic acid? Teh. Kita kena tekan teh. Kenapa kita kena tekan teh? Untuk dapat 0.000 gram. Alright, jadikan kosong balik je lah. Alright, untuk jadikan dia kosong balik. Soalan saya, balik kepada kamu. Perlu tak record mass of the empty beaker? Perlu? Yang lain? Kawan kamu kata, yes, we need to record the mass of empty beaker. Yang lain, ada orang tak setuju? Semua setuju? Semua rasa nak record? Farhani? Tak sure. Tak sure. Tapi tak payah kot. Tak payah kot. Amir? Amir, you're very quiet today. Why? Tak dengar saya. Sebab Amir biasa saya tak payah panggil pun dia akan jawab soalan. Tapi hari ni awak Amir macam diam je. And then your background is black and your t-shirt is black. You are like in the background. Sayang mic problem kak? Kesian kamu tak boleh nak bercakap. Oh my god, you feel so tough right now, right? Kesian gila nak jawab tak boleh. Alright, so over here you are going to place in. Kalau dah tear button tu, buat apa nak record mass empty beaker? Sebelum tear tu boleh record? Tapi kalau yang tu sebelum tear, kalau sudah selepas tear, tak payahlah nak record mass of empty beaker. Just ambil mass of oxalic acid tu je lah. Kan? So saya tanya sekarang, kalau sebelum tear tu kena record tak? Kalau sebelum tear, kena record. Tapi kalau selepas tear, tak payah. Sebab kalau tear tu umpama tear button. Okay. So, the first thing, I change a bit of what Nili said just now. I change a bit. Yang weight 3.25 bukan Nili saya Afzal cakap. So, sebelum saya masukkan oxalic acid and whatsoever, kita akan place in a 50 ml beaker.
Okay, or more accurate, place in empty 50 ml beaker. So, semua orang setuju perlu record. Farahani kata no. Siapa setuju dengan Farahani? Niri, Jana, Daniel, Ain. Kenapa? Faris, kenapa? Sebab dia lepas tekan tab tu dia jadi kosong balik kan. Bila kita letak dia ni lah. Kira macam dikira yang oxalic acid Soalan teacher adalah perlu record mass empty beaker tak? Kita nak tak mass Tak. empty beaker tu? Tak Penting tak? Tak Penting nak tak? kot. Tak penting kan? Tak penting. Tak Kan? penting kan? Kita guna tak balik beaker tu nanti? Tak kan? Beaker tu macam container je weh. Pakai buang punya, jangan pakai buang punya Tupperware, saya pergi mak hang bunuh kan. Dia macam Tupperware je, dia container je. Lepas guna basuh simpan balik. Betul? Alright, dia container hanya untuk timbang dan larutkan saja. So we place in an empty 50 ml beaker and we tear terus. And when you press tear terus, kita tak perlu record. Like I may say, kalau dah tear, memang akan dapat kosong lah. And like what you all agree, majority tadi dah agree dah, dia dah nampak dah. Kita tak perlu record mass of the empty beaker. Okay, beza dengan eksperimen 1 kamu. And straight away, we are going to weigh. And I put in approximately 3.25. I think approximately 3 gram sayang. Okay, kalau tak silap saya, approximately 3 gram of your oxalic acid. Kamu pun timbang. Betul. Lepas timbang, soalan teacher, sebelum record, kamu akan record. I know you are going to record your exact mass. The exact mass of your oxalic acid. Kamu dah masukkan oxalic acid. Okay, sebelum kamu record, kamu nak dapat mass of exact tu, kena buat apa? Tutup pintu analytical balance. Tutup pintu. Weh, ni bukan orang kata apa, ni bukan prosedur lengkap tau. BM ada semua ayat pun apa-apa. Jangan, yang ni untuk explain, saya nak mengajar. Saya nak kamu imagine benda ni ada depan mata kamu, tangan kamu tengah tutup pintu. Analytical balance. Tu je. I mean, I feel bad because you cannot try this right now. So I really hope that you can try it next semester when you're going back. It's fun. It's very fun. Okay. It's a lot better compared to watching the video. Trust me. And it's a lot better sebab saya boleh marah depan-depan, saya boleh hempuk kepala kamu depan-depan. It's more fun for me. So, lepas kamu masukkan beaker, kamu tekan tear, make sure dia kosong, kamu timbang, lepas timbang, make sure tutup pintu, baru ambil reading. Okay, ini adalah antara silap lah student kamu. Dan bila saya kata record reading, kalau kamu tengok buku, dia akan record atas kertas. Betul? Bukan atas tapak tangan. Okay, ni pun manusia juga. Okay? So, record the exact mass of oxalic acid. We are pretty much done over that. And then you have your oxalic acid in here. In your 50 ml beaker. Okay, that is your oxalic acid. Duduk kat situ. Alright, it's a white powder. And for this time, benda yang saya dah pernah cerita, so kamu pula cerita, Amir dah ada suara dah. Come on Amir. Give me. What do you do? Add approximately 30 ml of distilled water to dissolve oxalic acid. Okay, you are going to add in approximately 30 to 40 ml of distilled water. Make sure adalah distilled water to dissolve oxalic acid. Okay, my question. Okay, perlu tak measuring cylinder? Zulaika? Tak. Gambar pun tak bagi kan? Tak perlu. Soalan saya, kenapa? Sebab beaker tu dah ada bacaan. Tapi semua orang tahu bacaan kat beaker tak tepat. Kenapa Kita nak dissolve. Sabar. Hang ni. Aku dah cakap dah tadi. Dia kadang-kadang mic problem pun bagus juga. Cuba bagi chance kat kawan nak fikir sikit. Ish, betul lah hang ni. Jawab. Nak sangat jawab. Mai jawab. Kita nak larutkan oxalic acid tu. Bukan nak ambil ukuran. Ya, sebab step ni saya dah bincang dah last week. Kenapa dalam step ni kita tak perlu measuring cylinder? Kalau dalam kelas pun saya cakap picit je air tu masuk. Kenapa? Dan tak perlu pun tengok sengat tu Zulaika kat beaker. Alright? Kamu just picit sampai lebih kurang penuh kat beaker tu, lepas tu start kacau.
Jangan letak sikit sangat sebab bila sikit sangat susah nak larut. Alah macam hang bancuh Milo lah. Kalau Milo hang letak air panas sikit sangat susah juga nak dissolve, betul? Alright, so same thing. Kita akan letak sampai lebih kurang penuh solution beaker kamu lebih kurang penuh macam ni, dan kamu start kacau. Kenapa tak perlu ambil measuring volume? Because at the end of the day kita akan tuang dalam volumetric flask. Betul? Kita akan top up lagi dengan air. So air kita banyak mana kat sini tak penting. And I use not only approximately, saya terus letak 30 hingga 40 pun tak apa. Sebab beaker kita size 50. Betul? So tuang je, tak ada masalah kat situ. Alright Zulaika? Tak perlu guna measuring cylinder. Dan agak jelas kat sini, we are going to use glass rod. When you have your beaker, you have your oxalic acid down there. We pour in water. Alright, you have your H2O. And then we are going to use our glass rod. Okay, catat. Dah guna glass rod, okay? So next question. Zulaika juga sebab soalan dah dijawab oleh Amir tadi. Next question. What do we do after you dissolve the oxalic acid? Rinse. Saya baru dissolve oxalic acid. Dissolve after. Add in water. Add in water, stir dah. Lepas tu dah stir, dah dissolve. Transfer into volumetric flask. By using Filter funnel. filter funnel. Alright, kamu akan masuk dalam, tinggi sangat, kamu akan masuk dalam your volumetric flask by using filter funnel. Tak perlu cerita dah, yang ni we have talked about it a lot last week. Dan lepas kamu filter masuk ke dalam, filter masuk pula. Selepas kamu tuang masuk volumetric flask, guna filter funnel. Apa lagi kita buat? Zulaika? Glass rod. Sorry? During transfer tu kena letak glass rod. Kita akan guna filter funnel plus glass rod. Alright. Lepas tu rinse. Rinse guna? Distill water. Alright, kita akan rinse guna distill water. Kita rinse apa sayang? Rinse beaker, filter funnel and glass rod. Punyalah malas nak tulis. Beaker, filter funnel, glass rod. Okay. So kamu akan rinse beaker, filter funnel dengan glass rod by using distill water. Sambung Zulaika. Lepas tu? Lepas tu add distill water until achieve calibrated mark. Yes, kita akan add distill water sehingga calibrated mark. Okay. And there is one thing in there that you need to use when you almost reach calibrated mark, which is Dropper. Dropper. Kita ada kehadiran dropper kita kat sini sayang. Kenapa dropper kena wujud? Because dropper mesti guna masa kamu nak top up air sampai calibrated mark. Okay. Satu lagi benda yang tertinggal kat sini sebenarnya. Okay, ada satu lagi apparatus yang tertinggal. Apa? Rasa-rasa anybody want to try? Ada satu lagi benda yang tertinggal dalam ni yang kita akan guna untuk proses ni pada hujung. Kamu dah top up air, dah almost sampai kat calibrated mark. Apa kita perlu? Stopper. Stopper ada dah. Ada dalam ni ada. Dropper. Ada dah tu. Ada lagi. Ada apa? Kamu dah sampai kat calibrated mark. Sebelum tutup. White tiles sebab nak baca dia punya White tiles. Kamu kena ada white tiles. White tiles saya warna hitam, sorry Kamu kena ada white tiles kat sini. Okay, kamu kena ada white tiles. Remember the parallax error yang kamu suka sangat? Okay, and how do we avoid parallax error? White background. So satu lagi benda yang kena ada sebenarnya atas gambar ni is your white tiles. Okay, alright. Stopper semua dah ada, and then tak ada apa. Kita dah rinse, kita dah bincang ni semua. Yes? Saya nak tanya, kalau guna beaker macam
macam ni, nak tuang, kan dia kena bersentuh dengan glass rod. Itu dah boleh jadi precaution tak? Tak boleh. Sebab yang tu memang skill kamu. Tak boleh. Yang tu memang skill kamu. Alright. Kenapa yang tu tak boleh jadi precaution? And apa yang Nili tunjuk tadi betul lah. Kawan saya ada kopi lagi tak boleh guna. So this is my glass rod. Okay. My beaker. Apa terima je lah beaker kecil. So bila kamu tuang, beaker kamu memang akan sentuh pada glass rod. Okay. Glass rod kamu biasa kita akan letak about 45 degree. Kamu akan sentuh. Just like that. Dan kamu akan tuang lah. Okay. Jangan straight sangat. Bila straight sangat pun dia tak ada function. Dia tak slow. Dia laju juga. So kita akan sengitkan dia 45, kita akan tuang. Dan Nili tanya, kenapa yang ni bukan precaution? Boleh jadi precaution tak? Tak boleh. It's a skill. Semua orang patut handle apparatus tu macam tu. Yang ni adalah teknik untuk guna apparatus tu. Okay, so dia bukan satu precaution. Okay? Alright, thank you for the question. Thank you, madam. Thank you. Thank you for the question, love it. So semua gambar yang seterusnya tak ada apa. That is your tuang. Look at the way yang kita tuang kat sini. Tengok cikgu ni pegang glass rod 45 degree. That is your glass rod 45 degree. Saya tak boleh conteng banyak-banyak. Sagi dia jadi mampu. Alright. So, that is your glass rod over here. Cikgu tu pegang. And then beaker tu akan sentuh pada glass rod dan dia akan turun. Step ni adalah untuk avoid air bubble. Untuk avoid air bubble, untuk avoid tertumpah, untuk avoid semua benda. Sebab siapa yang pernah guna filter funnel ni, filter funnel kat bawah ni, lubang dia kecil je tau. So kalau kamu tuang terus daripada beaker kamu tuang laju, dia memang tak dan nak turun. Dia akan duduk kat atas ni. Solution. Alright. Akan ada keadaan di mana bila kamu tak guna glass rod, kamu tuang terus, filter funnel kamu tak dan nak turunkan solution. Solution penuh kat filter funnel, benda ni tertumpah. Alright. Memang jadi. Memang pernah jadi. So cara betul dia is like this. Okay. So settle yang tu. And then kamu top up air, semua ni kira semua dah rinse lah. Alright, 3 benda ni dah rinse, tak ada apa. Kamu top up air. Okay, over here, dalam gambar, kita guna black background. Alright, lupa tukar pen. Kita guna black background bukan sebab apa sayang. Sebab dalam gambar, kita nak bagi nampak line putih tu. Alright, dalam reality, kita still akan guna white tiles. Kamu kena assume benda ni adalah white tiles. Kita tak pernah baca guna kertas hitam. Okay, kita still akan guna white tiles. Okay, ni hanya semata-mata untuk video je lah. Okay. Goncang. Ni adalah apa yang saya cakap last week. Macam mana saya cakap last week, macam itulah kamu buat. Tangan, make sure satu atas, make sure satu bawah. Kita akan goncang like this. Okay, jangan pegang apa-apa di bahagian leher ni. Jangan pegang kat sini. You never do that. Okay, never ever. So, tak ada apa. Standard solution, settle. Boleh. Lepas ni kalau kamu nak tulis balik prosedur dalam lab report, saya nak prosedur yang lebih detail dah. Saya tak nak prosedur yang kamu salin daripada lab manual. Faham? Okay. Sebab yang tu juga saya jumpa balik dalam pre-lab hari tu. Ramai dah saya pangkah. Saya nak yang lebih detail. Okay. Alright. Please check that. Okay. Part B. Okay. Part B. Alright. So in the part B, saya akan explain part B je sebab part B dengan part C adalah 100% the same. Cuma oxalic acid diganti dengan oxalic acid diganti dengan hydrochloric acid. So saya akan spend masa kat part B banyak. Ada soalan tolong tanya. Tapi saya banyak soalan kat kamu last week. Kita tinggal banyak soalan. Okay? So over there, saya kena tengok sikit. Part A tadi tak ada precaution apa. Saya tinggalkan precaution tu. Kamu patut tahu kenapa. Sebab rinse kan. So tak ada apalah. Rinse tu kamu tahulah. To remove impurities. To ensure all step ni. Kenapa kita rinse step ni. Saya ada tinggal saya set. Kenapa kita rinse beaker. Kita rinse glass rod. Kita rinse filter funnel. Why rinse? Precaution yang kamu dapat? Saya bagi tahu ke last week, saya tak ingat. Akhil? To make sure the standard solution that we do is accurate. To make sure the standard solution that we do is accurate. Lagi? So, Daniel?
To avoid impurities. To avoid impurities. To avoid impurities adalah kalau kita rinse dengan distilled water awal sebelum kita guna. Betul. Yang ni adalah lepas kamu ada oxalic acid sayang, kamu dah kacau dengan oxalic acid, kamu dah isi, lepas tu kamu rinse sebelum kamu top up dengan air. Betul. Kamu rinse dan kamu tuang balik dalam volumetric flask. Kenapa kita rinse start ni? To get the exact mass because the apparatus has been keep in touch dengan apparatus tu. Apparatus have been keep in touch with oxalic acid. Alright. So, kenapa kita kena rinse 3 benda ni dalam preparation of standard solution? To ensure all solute. Solute kita hari ni oxalic acid. Teacher guna yang general. Saya guna yang general supaya kamu boleh guna dalam semua eksperimen nanti. Okay? To ensure all solute is transferred. Saya duduk pening pula. Is transferred into volumetric flask. Alright? Because tak payah in touch kot. In touch tu saya explain dah. Tak payah. Okay, dah. Tak payah in touch. Sebab kita tahu memang kita guna untuk isi dia. Alright? In touch tu saya explain kat kamu je. Sorry? Lagi? Kalau lessen amount of water tu boleh pakai ke? Lessen amount of water, tak faham. Bila kita rinse beaker and glass rod untuk lessen the amount of water and increase the amount of NaOH. No. Okay. No. And apa yang Fahan cakap tadi betul, cuma teacher ubah balik ayat dia jadi lebih sesuai dalam lab report. Alright, apa yang Fahan cakap tadi betul. Sebab semua benda ni bersentuhan dengan oxalic acid kita. Alright, so when they're in touch with the oxalic acid, we want to make sure all the oxalic acid is going into volumetric flask. That's why we rinse with distilled water. Okay, before you top up. Make sure before you top up. Okay, settle. Saya rasa part A tak ada precaution apa dah. Part B kot banyak. Okay, going to part B. So, first thing, saya dalam part B, kita akan banyak cerita pasal burette dengan pipette. We are going to set up your titration. So the entire purpose of your part B is we are going to set up your titration. We are going to set up this thing. Your burette with, in this case, NaOH. Alright, kamu akan clamp with your retort stand and so on. Lepas tu kita ada conical flask. And in this case, conical flask adalah oxalic acid with the presence of your white towels and so on. Kita nak set up benda ni kat part B. So, ada 2 benda main thing yang kita nak bincang. Burette, pipette. So, for first part, I want to talk about pipette. First, okay? So, pipette ada 2 jenis. Kat sini ada pipette filler. Satu adalah bulk. Jenis bulk. Pipette filler bulk. Alright, pipette bulk. Pipette pun dah tak nak je dah. Misong-misong. Alright. Your pipette bulk over here, that is your pipette filler. So, satu adalah jenis bulk, satu adalah jenis filler. Untuk jenis filler, tak ada apa nak bincang. Satu je kamu kena make sure. Gear ni duduk mana. Alright, dia adalah sebatang macam ni je weh. Dan atas ni dia ada satu gear. Atas ni dia ada satu gear. So, kamu hanya perlu make sure gear tu boleh jalan. Tak stuck. Tu je. Dia memang macam tu. Hang buat je lah. Macam tu. Alright, dia hanya adalah gear. Dan saya nak ingatkan, that is the top. That is the bottom. Okay. Top adalah tempat yang ada gear yang kamu akan pegang. Bawah adalah tempat your pipette akan masuk. So, kamu akan cucuk dengan pipette kat bawah. Alright, ni adalah tempat bawah dia. Okay. So, that is your pipette filler. Tak ada apa. We want to talk about bulk. Bulk banyak dan saya suka guna bulk sebab senang. Okay. So, 3 tempat yang kamu kena, 3 button ataupun 3 tempat guli yang kamu kena pay attention. Ada alphabet dia. A, S, E. 3 tempat ni kamu kena pay attention. A adalah air, udara. S adalah suction, menyedut.
Your E over here is empty. Okay. Ni adalah saya panggil, ni saya selalu panggil kamu kena make sure perut dia kembung atau kecut. Ni saya panggil perut. Tapi perut tu bukan bahasa betul weh. Just bahasa yang senang untuk kamu nampak. So bahagian ni, alright, before titration pula, before use, before kamu guna, kamu kena make sure satu, dia kena kempis. Okay. How to kempiskan dia before use? Senang je. Tekan kat A, tekan dia adalah macam guli tau. Dia guli. Tekan kat button A tu, kempiskan perut dia. Keluarkan udara tu. That is the name given. Air. Kamu keluarkan udara dia. So before use, make sure dia kempis. So where is the top? Where is the bottom? This is the top. This is the bottom. Sama macam pipette filler, your pipette will be going in at the bottom. Okay? Dia akan masuk kat bawah. So, A duduk atas, benda tu duduk atas, pipette duduk bawah. Over here. So, sebelum guna, make sure dia kempis. Are you ni? Soalan? Tak, sorry sir. Sorry miss. Oh, tak apa. Just in case kamu ada soalan. So far, okay? So lepas dia dah kempis, kamu dah tekan A, kamu dah keluarkan udara, dia dah kempis, baru masukkan pipet kat bawah. Cucuk pipet tu. Lepas tu tekan S. S adalah suction untuk menyedut. Okay, kamu akan sedutlah solution naik kat pipet. E adalah apabila katakan solution kamu terlebih daripada calibrated mark. Tapi kamu tak nak kan? Nak buat macam mana? Takkan nak tiup? Tak boleh tiup dah. Kita buat macam mana? Kita tekan E untuk turunkan balik. Alright, E adalah to empty the solution, S adalah to sedut the solution. 3 ni je kita perlu guna. Soalan? Okay. Dan sebelum kita guna, kita dah kempiskan perut dia, betul? Lepas tu bila kamu tekan kat S, solution tengah naik, perut dia akan eventually kembung balik. Perut dia akan kembung balik sebab bila kamu sedut, udara akan naik balik. Okay? Dan katakan perut dia dah kembung maksimum dan saya still tekan S. Solution naik tak? Perut dia dah kembung 100%, dah kembung maksimum. Alright? Saya teacher still tekan S, alright, dan saya still expect solution tu naik. Dia akan naik tak sebenarnya? Tak. Alright, dia tak akan naik dah. Thank you untuk yang geleng kepala tu. Dia tak akan naik dah. Okay? So, dia tak akan naik dah, dia akan berhenti. So, macam mana nak buat? Tapi tak sampai calibrated mark lagi. Tak payah buka pipet, tak payah buat apa sayang. Tekan balik kat A, kempiskan balik. Jangan buka. Alright, masalah budak, oh tak sampailah teacher, saya pun buka pipet letak tepi, lepas tu tekan balik A. Lepas tu bila hang suction, dia akan berhenti kat tempat yang sama. Betul tak? Alright? Tak boleh. So, kita hanya akan tekan A at the beginning, kempiskan perut dia, masukkan pipet dah masuk elok. Okay, pipet dah masuk elok, tekan suction. Bila dah sampai kat suction, akan ada masa yang kamu tekan suction, tak berhenti tu. Kenapa solution saya tak naik? Sebab dia dah kembung balik. So, tak payah buka apa, hanya tekan kat A, kempiskan balik. Lepas tu sambung tekan kat S. Dia akan naik balik, continue. Boleh? Saya suka guna yang ni, berbanding gear, sebab gear cepat rosak. Yang ni tak. Okay? Yang ni senang lagi nak guna. Cuma yang ni kadang-kadang kalau dapat pipette bulb yang baru tu, dia keras sebab dia getah. So, guli dalam tu keras. Mungkin susah nak tekan je lah kadang-kadang. Okay? So, make sure dia kempis seperti yang saya cakap. So, macam mana nak dapat kempis ni adalah tekan A tadi. So, tekan kat A, tekan kat perut tu, bagi udara tu keluar. Okay, so ni adalah kempis yang saya cakapkan lah. Okay, sebelum kita guna, kita kena rinse. Macam biasa, kita kena rinse dengan distilled water. Okay, kita kena rinse untuk case ini dengan oxalic acid. Okay, so cara nak rinse, macam mana nak masukkan distilled water dalam tu? Guna cara yang saya cakap tadi.
So kamu akan ada 2 beaker sayang. 1 beaker water, 1 beaker adalah oxalic acid dari part A. So bayangkan kalau oxalic acid part A kamu dah in a mess. Alright, oxalic acid part A yang kamu prepare tu dah tak betul, lepas tu nak guna pula untuk part B, lepas tu part B pun tak betul, lepas tu part C pun tak betul, hang bye-bye dah. Okay? So make sure dia orang okay lah. So sekarang saya ada 2 beaker. Masa nak rinse dengan distilled water, kamu akan ada your pipette bowl. Okay? Lepas tu kamu akan cucuk dengan your pipette. Lepas tu masuk dalam air. Sedut sikit je. Sedut sikit, tak payah banyak weh. Sedut sampai agak-agak sampai kat bulb tu berhenti. Lepas tu buka, kita rinse. Rinse macam yang saya cakap lah last week. Kita akan jangan tutup. Jangan tutup, jangan jari. So kita akan pegang, rinse macam tu je. Golek-golek. Alright, golek-golek dan kita akan rinse. So lepas dah rinse dengan distilled water, tuang balik distilled water, buat benda yang sama. Repeat benda yang sama pada oxalic acid. Alright. So, satu je cara nak masukkan solution dalam pipet. Tak kisah air ke, asid ke, base. Satu je cara. Guna pipette filler atau pipette bulb. Okay? Tu je cara. Budak selalu kalau nak rinse dengan distilled water, hang akan guna wash water, duk tekan, lepas tu air tu tak masuk pun kat dalam. Air tu duk kat luar je. Sebab diameter dia kecil gila. Diameter dia sangat-sangat kecil. Okay? So, memang taklah kita akan guna cara ni. Dan lepas dah rinse, talking about dah rinse ataupun cara nak guna ni, ada satu tempat yang saya nak insist sangat-sangat. Oh, by the way, rinse ni precaution lah. Rinse apparatus tu adalah patutnya precaution pertama atas discussion kamu. All apparatus must be rinsed with distilled water followed by respective solution. Saya guna satu kali je, tak payah repeat banyak-banyak. Tak payah beaker pun rinse, conical flask pun rinse, tak payah. Rinse all apparatus with water followed by respective solution. Okay? Settle lah. Ni adalah precaution. Lupa pula saya lagi. Okay. Over here. Saya nak fokus kat satu tempat. Dulu. 3 gambar kan? Kita fokus kat gambar pertama. So, cikgu ni guna, alright, cikgu ni guna pipette filler. So, pipette filler boleh. Pipette bulb pun boleh. Mana-mana. Okay, tengok cara dia, pegang, and then bawah ni adalah solution yang kamu nak isi lah, tak kisahlah kalau rinse awal-awal tu adalah air, kalau part B dia adalah oxalic acid. Okay, dia adalah oxalic acid. So kamu rinse, kamu sedut. Satu benda, precaution extra, last week tak ada, benda baru. Bila kamu nak sedut solution, saya tak pasti kamu nampak atau tak, teacher nak cuba besarkan slide gambar ni. Okay, let me bring in fun. Okay, nampak tak? Saya harap kamu nampak. Nampak tak? Pipette tips kamu duduk dalam solution. Nampak? Dia susah nak nampak sebab dia solution dia pun colourless, semua kaca dalam kaca. Memang see-through gila lah. Kat sini sebenarnya tips dia. Nampak tak? Okay, ni solutionnya. Betul? Ni solution dia. Okay. Bila kamu nak sedut solution guna pipette. Okay. Bila kamu nak sedut solution guna pipette. Ni pipette tips kamu. Penghujung dia. Make sure penghujung dia sentiasa terendam dalam solution. Okay. Sentiasa. Reason dia senang. Bayangkan teacher ada beaker. Kamu sedut sembang dengan kawan. Alright. Macam Amir suka sembang. Lepas tu saya duk pegang pipette filler. Lepas tu saya duk sembang. Saya tekan S. Miss Wan suruh tekan S je. Miss Wan tak suruh tengok. So, hang pun tekan S je. Lepas tu, kalau solution naik, dia logik je weh. Solution naik atas pipette. Solution ni akan turun. Betul? Dan kalau satu moment, beaker, solution, pipette tips duduk atas. Tapi kamu still duduk tekan suction. Kamu still duduk sedut. Apa yang masuk dalam pipette? Udara. Betul. Dan bila udara masuk dalam pipette, di atas pipette kamu ada air bubble. Ada air bubble, ada air bubble, ada air bubble. So soalan teacher, masih 25 ml kah? Betul. Alright.
So, apa yang kamu kena avoid, sayang? Apa yang kamu kena avoid sekarang adalah kamu kena avoid air bubble dalam solution, dalam pipet kamu. Dan macam mana nak avoid air bubble dalam pipet? Satu je cara. The tips of the pipet, the tips of your pipet kena sentiasa terendam dalam solution. Okay? So, another precaution over here. Ensure no air bubble in the pipet. Okay? Kamu mesti kena make sure no air bubble in the pipet. Okay? Ada dua. Sebab satu adalah how. Macam mana nak make sure tak ada air bubble dalam pipet. Seperti yang saya cakap, the tip of the pipet always in the solution. Yang ni adalah how. Okay, macam mana nak avoid air bubble tu. Second, why? Kenapa kita nak make sure no air bubble? Okay? Kenapa kita nak make sure no air bubble? Sebab kita nak make sure 25 ml is accurate. Yang tu tulis sendiri lah. Ayat kamu sendiri. Asyik saya je bagi. Okay? So ada dua reason kat sini. Kita kena make sure no air bubble in the pipet. Satu adalah macam mana kita nak buat. Kedua, kenapa kita nak make sure no air bubble. Kenapa tu saya dah bagi tahu dah tadi. Okay? To ensure dia adalah accurate 25 ml. Boleh? So, bila kamu tengah pipet sebenarnya, kamu tak ada masa nak sembang patutnya. Kamu patut, dan bila kamu pipet dari awal, kamu patut pegang pipet filler. Pipet, mata dari awal bukan tengok atas weh. Tak payah tengok kat calibrated mark. Lama lagi dia nak sampai. Pada awalnya, kamu patut tengok bawah. Sebab bila solution kamu, kamu patut tengok kat bawah. Sebab bila solution kamu makin sikit, kamu kena turunkan pipet. Kamu kena make sure pipet kamu sentiasa terendam dalam solution. Dan yang kamu sedut adalah solution, bukan udara. Okay? So, saya kagum dengan budak yang boleh buat amali lepas tu sembang. Betul? Alright. Amir, yang gelak tu dia tahu depa lah tu. Okay? Saya kagum. Balang budak tu boleh sembang tak berhenti amali tu. Macam mana hamba amali tu? Alright? Patutnya mata tengok bawah. Dan nak sampai akhir, baru mata tengok atas, tengok pada calibrated mark. Okay, sama calibrated mark again guys, dia patut adalah white background. Okay, dia patut adalah white background. Kat sini hanya untuk gambar dalam video sahaja. Okay, sebab line dia adalah line putih. Okay, so calibrated mark, settle. Dan, ada soalan setakat ni? Yang pernah masuk lab saya tak kisah tau. Yang tak pernah masuk lab tu saya cukup. Saya sedih. Tak tahu sedih tu macam mana nak cakap. Sedih. Boleh saya beli satu set buat kat rumah sekarang. Pipet air garam dengan cuka pun tak apa. Betul. Apa tak percaya. Okay, next. Dah. Settle dah pipet. Dah ada dah 25 dalam pipet. Sekarang nak transfer dalam conical flask. So, conical flask, 250 ml conical flask. Kamu pun biarlah solution tu mengalir turun. Okay. Dan kat sini, another precaution in this satu slide ni. Pipet kamu macam ni tau. Gemuk. Lepas tu dia tajam dan kurus di bawah. Okay. Saya nak cuba lukis besar tapi tak jadi pula. Okay. So, ada benda sikit teacher nak bagi tahu kat sini. Bila dia adalah tajam besar macam ni, lepas kamu dah biar solution turun, kamu akan ada, saya yakin, akan ada sikit tinggal kat hujung. Alah, hang minum air, hang minum bubble milk tea pun lepas hang sedut, still akan ada solution sikit kat bawah tu, betul tak? Alright, straw diameter sebab tekanan dah tak cukup. Okay, so dia akan tinggal sikit kat bawah tu. Dan sikit tu adalah termasuk dalam 25. Kan? So dengan kata lain, yang sikit ini patut masuk juga dalam conical flask. Right? So how to do that? Another precaution. Last week tak ada sebab benda ni kalau tak tengok gambar memang tak nampak. Kalau tengok prosedur memang tak ada. Kamu kena touch. Alright, kamu kena touch tips of pipet to the bottom of conical flask.
And why are we doing that? Okay, kita nak guna, saya lupa panggil apa kita nak guna tension. Kita nak guna surface tension kaca dengan kaca. Alright, kita nak guna surface tension kaca of the conical flask. Yang tu tak payah tulis. Dengar je yang tu. Kenapa kita nak sentuh? Sebab kita nak guna kaca kat bawah tu untuk tarik solution akhir-akhir ni keluar. Okay. So why are we doing this? Okay, we want to ensure all solution in pipette is transferred into conical flask. Ni saya dah bagi habis dah. Sebab yang ni memang saya rasa kamu mungkin tak tahulah. Is transferred to conical flask. Okay. Dan cara dia nak buat. Perasan tak? Salin. Perasan tak? Bila cikgu ni buat, dia tengah buat tau dia sebenarnya. Tapi again, kaca dengan kaca sayang, tak nampak. Kita besarkan sikit gambar ni . Dia sebenarnya tengah buat tu. Trust me, dia memang tengah buat. Kita tak nampak je. Okay. This is your pipette. Okay, dari atas lah saya tarik, saya nampak dari atas. So this is actually the pipette. Okay. So this is the bottom of the conical flask. Perasan tak conical flask dia sekarang sengit? Okay, reason. Conical flask kamu kalau flat, ni tangan saya conical flask, base conical flask. I transfer all the solution. I have 25 ml just now, you remember? I transfer everything. So if I put my conical flask flat, there will be solution there. Agree? Okay, there will be solution. So, if there is solution, I cannot touch the tips to the bottom. Sebab ada solution. So, what do? Kita akan sengitkan conical flask kamu. Bila kita sengitkan conical flask kamu, solution akan duduk kat bahagian bawah. Solution duduk sini. Right? Atas tu adalah kaca yang tak ada solution. Agree? Your tips of the pipette akan sentuh atas. Like this. Dia sentuh sikit-sikit je. Ni kalau buat kat makmal, kamu memang akan nampak solution kat bawah tu akan keluar when you sentuh like this. So this is what we mean by touch the tips of the pipette to the bottom of the conical flask. Okay? Dan conical flask tu mesti kena sengit. Tak sengit, tak jadi. Okay? So another precaution over here is to touch the tips of the pipette to the bottom of the conical flask. Why? Because we want to ensure all the solution in the pipette is transferred into the conical flask. 2. Boleh? Make sense? Alright? Memang hari ni banyak nak bincang precaution and so on je. Sebab benda ni saya akan tanya balik dalam eksperimen 3. Kamu tinggal satu dalam discussion eksperimen 3, kamu ulang balik semua precaution. Okay? Alright. Question so far? Sebab dah habis dah. Dah transfer masuk conical flask, dah ready dah. Conical flask kamu dah ada solution dah. Ada soalan pasal pipette? Alright, kalau siapa yang pernah guna kat sekolah, biasa guna filler, pipette filler, kita ada, pipette bulb pun kita ada. Mana-mana yang kamu selesa ada di makmal. Kamu boleh minta, kamu boleh request mana yang kamu nak masa practical test. So, tak ada isu kat situ. Okay? Soalan tak ada? So, selain daripada rinse with distilled water and oxalic acid sebagai precaution, kita ada banyak lagi precaution. Make sure tak ada air bubble to ensure that it's accurate 25 ml. Alright. Another one, make sure all the solution from the pipette transfer into conical flask by touching the tips of the pipette to the bottom of conical flask. Okay, settle lah. Ni kira ayat. Saya baik ni, saya bagi ayat elok. Okay. Biasa saya tak bagi. Cuma sebab benda ni kamu tak buat, so saya bagilah. Okay. So, yang ni adalah kita rinse burette. Betul? Okay. Hasanah, what do we rinse it with? Distilled water. And? Followed by sodium hydroxide. NaOH. Okay, sodium hydroxide, perfect. We'll rinse with distilled water followed by
NaOH. Okay, tak ada isu kat situ. Rinse macam biasa. Make sure kamu pegang, jangan ada penghujung. Kat sini. Yang ni bukan precaution apa. Cuma yang ni adalah teknik kita nak check. Penting. Especially kalau practical test kamu adalah hands-on. Penting gila. So, sebelum kamu kamu guna ataupun sebelum kamu set up, kamu akan rinse. Selain daripada rinse sayang, kamu patut check. Selalu sangat saya jumpa budak. Alright. Lepas rinse, kamu akan tuang terus dari belakang keluar. Laju kan? Nak cepat. Dah isi air, dah rinse, tuang. Betul tak Farid? Alright. Nak cepat kan? Semua nak cepat kan dalam kelas? So, salah. Benda ni, stopcock ni, getah tau. Plus rubber. Getah plus rubber. Rubber plus plastik. Dan bayangkan dalam ni, tiap-tiap tahun, tiap-tiap semester, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari, budak isi acid, budak isi base dalam tu. So what happened to the rubber and the plastic? Terhakis. So benda ni boleh diganti ataupun benda ni boleh rosak. Kita boleh ganti benda bawah tu. Stopcock tu. Therefore, you must check your burette. When do we check? Jangan check bila benda tu dah set up, saya dah ada retort stand, alright, pipette saya, burette saya dah terpacak kat situ, elok, conical flask dah ada, semua dah ada, nak ready buat. Lepas tu perasan, burette rosak lah, Miss Wong. Betul? Biasa jadi? Bazir masa. So, what do we do? Before you set up, check. After you rinse, you put in water, you put in acid, okay? After you rinse, jangan tuang terus. Biarkan dia. Check. A good burette, alright? A good burette need to be able to do 3 things. First, you must be able to do a drop by drop slow. Bermakna kamu boleh buka stopcock tu dan burette kamu boleh keluarkan 1 titik slow. Kedua, a good burette must be able to do a drop by drop fast. Means kita boleh buka sehingga getah tu mengalirkan solution drop by drop. Dia bukan mengalir tau. Dia adalah drop by drop tapi continuous. Satu adalah dia boleh buat satu drop, tutup. Okay. Satu dia boleh buka sehingga dia boleh buat drop, continuous. One more. Penting juga. Dia mesti boleh flush. Flush adalah kita boleh buka sampai habis dan dia adalah mengalir. Solution kamu mengalir straight. A good burette must be able to do 3 things. If your burette that you take cannot do any of this, letak kat belakang, cakap kat cikgu kamu, cakap kat lab assistant teacher, burette ni rosak. Ambil yang baru, rinse balik, check balik. Okay? Sebab during a titration, all these 3 conditions, a drop by drop fast, and also a flush, extremely important. Okay? So, lepas rinse, jangan buang solution kamu terus. Check burette kamu. Okay? Question? So, rinse tu precaution, semua orang tahulah. Yang ni bukan precaution apa. Yang ni adalah, kamu kena check lah bahan yang kamu guna tu boleh guna ke tak, oi. Betul tak? Hang beli baju kat, hang beli seluar, lama tak pergi shopping lah. Lah ni shopping tak boleh check zip teacher. Baru nak guna contoh, hang pergi beli seluar pun nak check zip kan? Tak boleh, tak jadi. Beli kat Shopee je Miss Wong. Boleh return, boleh refund. Alright. So, tak adalah, tak jadilah contoh tu. Okay. So, and then you're going to fill the solution. After you check everything, make sure you clamp it. Look at the way we clamp it. So, we clamp the burette nicely on the burette clamp. So, look at the way that this lecturer fill in your solution. Glass rod. Ta-da-da-da. Tak nampak. Okay. Warna merah. So, that is your glass rod. Look at your beaker. Your beaker is touching the glass rod. Okay. Your beaker is touching the glass rod. To avoid air bubble. Okay. Kita mesti guna cara ni. Nili tanya tadi, can this as a precaution? No. Because this is the correct method to handle your apparatus. Okay, so no, not a precaution. So, tuang, masuk, guna filter funnel, standard, blah, blah, blah.
And look at the big labeling paper, 0.2 NaOH. Make sure label. Ni tak ada isu lah, tuan. Okay. So, next. Yang ni saya nak ambil gambar seterusnya. Again, saya harap kamu nampak. Saya tak pasti kamu nampak ke tak. Buka mata sikit. I want you to compare these two picture. Okay, I want you to compare these two picture. Apa beza dua gambar ni? Ada air bubble. Yang kiri ada ke yang kanan ada? Kiri. Kiri. So, teacher letak nombor sana. Ni gambar first. Ni gambar second. Okay. And kita ada air bubble. Fokus kat bahagian ni. This is what we call the tips of the burette. Okay. Untuk siapa yang tak pernah guna, siapa yang tak masuk lab lagi, siapa student baru semester ni, tengok pada bahagian ni. Look at here. Kamu akan perasan ada benda slightly different over here. Okay, saya delete marker saya untuk kamu nampak. There is a slightly different thing over here compared to here. Nothing. Betul? This slight different thing is what we call air bubble. And I give you last week about the precaution. I left two questions over here. How and why? So my question back to you, Afza, how do you remove the air bubble? Tuang balik belakang. Tuang balik belakang. Lagi tak keluar sayang. Amir? Pusing stopcock tu. Pusing stopcock, pusing macam mana? From vertical to horizontal. Dengar tak saya cakap? Ke mic saya dah okey dah? Oh, okay. Mic kamu okay. Cantik. Mic kamu okay. Alright, boleh tutup satu lagi tu. Alright. Dia dah sonok lah bila mic dia okay. You can see the happy face man. Oh, my happy boy is back. Lee, how to remove the air bubble? You can actually just Google and you can get it, you know. How do you remove the air bubble? You're SES, right? Saya memang nak tanya budak yang SES ni sebab dia orang buat sen lepas. Farah ni? Pusing stopcock tu kot, slow. Pusing stopcock tu slow. Amir kata pusing stopcock, buka stopcock from vertical to from horizontal to vertical. Farhani kata buka stopcock slow. Kita tanya lagi. Faris? Saya rasa macam tu lah, macam Farhani cakap tu lah, buka slow. Sebab nanti dia punya solution tu turun lah. Bagi solution tu turun slow. Okay. Slow. Kita tengok apa yang dia belajar selepas. Siapa ajar Amali? Saya nak tanya ni. Janaton? Ada kelas saya Amali ke selepas? Saya rasa tak ada. Amir dengan saya ke selepas? Sem 1 ke Sem 2, Miss? Sem 1. Sem 1 dengan Madam Faye. Tak, bukan dengan saya kan yang pasti. Ada Ain dengan saya ke Sem 1? Tak kan? Sem 2. Ain dengan saya juga. Tapi you Sem 2 kan? Ya. You are lucky. Lucky a bit. Ya, Janaton. Jawapan saya tengah tunggu ni. Saya ingat saya lupa. How do you remove the air bubble? Jawapan saya dengan Amir. Make sure horizontal position. Okay, so kita buka lah. Kita buka stopcock. Acap? Apa bila dah ada seorang cakap sama, dua orang cakap sama, dia jawapannya seterusnya semua sama je. Nili, Wait, Miss. Saya pernah nampak ada orang jentik, boleh
jentik boleh, tapi saya ada cara yang senang sikit, tak payah jentik pun. Jentik Bagi biasa air adalah juga untuk ni. air bubur yang kecil. Nanti saya cerita jentik-jentik tu Nili. Acap. Buka slow-slow. Buka slow-slow. Okay. So sekarang ada 2 versi jawapan je. Alright, kecuali yang Nili punya jentik, kita simpan dulu jentik Nili tu. Dia ada satu buka. Alright, buka tak kisah slow ke laju, buka. Satu lagi buka slow. Ain, jawapan kamu? Apa nak kena dengan aku ni? Buka laju kot. Buka laju. Zulaika? Open the stopcock fully. Open the stopcock fully. So I have roughly about 3 answers. Satu, buka fully. Macam Amir cakap, Zulaika cakap, Janato cakap. Faris, siapa lagi? Farahani, semua orang kata buka slow. Okay. Ain cakap buka laju. Yang lain? Akil? Yang lain? Saya buat flicking yang jentik tu. Jentik, okay. Simpan jentik tu dulu. Jentik-jentik tu kita main nanti hujung-hujung. Alright, Nurin? Kalau boleh aku jentik lah. Kalau ada depan mata saya, apa kena dengan saya? Tanya Amir, kena macam mana? Sama dengan Akil. Dia bila ada seorang jawab seorang, jawab sama-sama, dia start lah nak pilih kawan mana dia nak ikut tu. Sis, betul. Anybody having any answer other than Rinse the tip. rinse the tip buat apa? Tak keluar apa air bubble tu. Guys, satu je cara. Not jentik Nili. Jentik bukan untuk case ni. Look at my air bubble. My air bubble is pretty huge over here. Besar. Betul? Untuk air bubble besar macam ni, cara nak remove hanya satu. Flush the saya senang tak payah solution. Flush the titrant. Sebab dia burette kan? So cakap terus titrant. So kalau solution kamu kena bagi tahu pula solution apa, NaOH ke HCl ke apa, tak payah. Flush the titrant by fully open the stopcock. Dan perkataan flush kat sini wajib. Kenapa tak boleh buka slow-slow? Siapa yang cakap buka slow-slow tu? Kenapa tak boleh? Kalau buka slow-slow sayang, solution kamu akan mengalir kat tepi, turun slow-slow. Yang kita nak create kat sini adalah kenapa saya kata mesti adalah flush. Kenapa kena buka? Bukan setakat buka sayang. Bila Amir kata buka from vertical to horizontal, bukan setakat buka sayang. I love the word Ain guna, buka laju. Dia memang kena buka laju. Kamu kena buka laju supaya kamu create tekanan daripada solution atas tu. Kamu nak bagi ada tekanan tiba-tiba yang tinggi, dia tolak udara tu keluar. Alright? Sebab tu saya guna perkataan flush and fully open. Dia mesti kena laju. You must flush the titan out by fully open the stopcock. Okay? Cerita jentik Nili dengan Akil. Jentik tu kenapa? Jentik biasa kita akan guna kalau dia ada air bubble kecil sebiji melekat macam ni. Dia kadang-kadang jadi juga. Okay, dia jadi juga. Dia ada satu biji, dia ada satu atau dua biji, dia kecil, dia melekat kat tepi dinding tu. Kalau case macam tu, kita akan jentik. Okay, kalau udara besar macam tu, tak payah jentik. Dia akan keluar when you flush it. Okay, boleh. So, bukan jawapan saya tanya lagi dalam Mali 3 macam mana nak remove air bubble daripada burette, hampa tak boleh jawab. Hampa ulang benda ni atas kertas majung sampai kertas tu jadi warna hitam. No. Okay, important. Okay, so why are we doing that? Sama, to ensure accurate volume. Saya suka guna titrant terus sebab memang burette. So dalam tu memang duduk titrant. Okay, to ensure accurate volume of titrant is dispense. Okay, sebab kalau ada air bubble, volume kamu akan jadi not accurate. So kita nak remove air bubble, kita nak make sure volume of the titrant that you dispense out is accurate. Okay, boleh? Senang.
Benda ni sangat penting. The moment kamu jumpa burette, tak kisah eksperimen apa, jumpa burette, nak guna burette, step ni mesti jatuh sebagai precaution. Okay? Question? Boleh? Menjawab soalan jentik-jentik ni, Li? Tapi jentik tu memang kita guna. Akan ada keadaan yang di mana kadang-kadang ada satu air bubble duk tepi kecil tu, yang tu memang kena guna jentik. Yang tu kamu flush macam mana pun, tekanan tu akan tak lepas. Kamu kena jentik. Okay? Alright, tapi kalau udara besar macam ni, tak payah jentik. Jentik pun tak function. Kamu kena flush. Okay? Question? Apa ni, apalah, apa belajar. Saya nak tanya Madam Pak I ajar apa saya lepas. Alright, settle. Oh, by the way, that is the reason why kenapa bila saya suruh check burette, when I ask you to check your burette, you need have to 3 conditions to ensure that it's a good burette. And the last condition is to be able to flush. You must be able to flush so that you can remove the air bubble. Okay? And tak ada apa. So you take this is your initial reading. Okay, before initial reading. Saya nak tengok yang ni. This picture. Okay. So, over here. When you are ready, you have something like this. Your setting will be similar like this, where you have your burette. Okay, you have your burette filled with your titrant already. Okay. And then you have your analyte in your conical flask. Akan ada 4 benda yang kamu kena check sebelum kamu mula titration. First thing, you must have initial reading. Recorded. Kalau dalam kelas dan kalau kita buat practical test, saya akan bagi flow ni. Sebelum mula titration, setiap kali kena check 4 benda. First, dari atas turun ke bawah. Dari atas, initial reading dah ambil. Okay. Kedua, check sekali lagi. Air bubble tak ada. Okay. Kena check. So, dari atas turun ke bawah, initial reading dah ambil, air bubble tak ada. Next, analyte dah masuk dengan indicator. Dah tambah indicator. Okay. Biasa indicator adalah orang yang buat titration yang akan tambah. Kamu nak start, baru kamu masuk indicator. So, orang yang buat tu akan masuk indicator. Okay, that is the way. So, check benda ketiga. So, dari atas turun ke bawah, last, white house. Make sure ada white house, baru boleh mula. Okay, soalan setakat ni. This is the flow untuk bila kamu ready nak buat titration, you have from head to toes, what do you need to check. That is the thing. And Amir dia orang tahu lah, bila kamu buat amali, saya jenis tak duduk depan. Betul Amir? Saya jenis tak boleh duduk diam. Saya akan round, saya akan jalan. Apa kalau buat salah apa-apa, memang so far saya nampak kot apa yang kamu buat salah. Saya perasan ke Amir ada tersalah buat apa-apa dan Miss Wong tak perasan? So far memang Miss akan perasan semua. Saya rajin jalan. Saya tak duduk kat depan dia. Dan bila saya rajin jalan, saya rajin tengok lah. Dan bila saya nampak air bubble tu memang hang kena dengan aku. Kalau hang tak ada white house tu memang hang kena lah. Dengan suara saya yang jelas dan sedap. Okay. Tak sedap kah? Alright, tak sedap tak apalah. Tak boleh buat TikTok. Okay. Over here. Last thing before we go into our calculation. Okay, last thing. Cara nak pegang stopcock. Yang ni saya cuba untuk tunjuk. Saya tahu kamu tak ada, kamu dengar je lah. Adakan benda ni dalam base otak kamu so that time depan bila kamu jumpa balik benda ni, kamu teringat apa yang Miss Wong cakap. Okay? So everybody should have 2 pen with you right now. Try. Okay? So 1 pen dulu. Stopcock. My stopcock. Ada pen merah tak? Stopcock selalu warna merah. Tak saya je, hampa tak ya. Hampa lah pen apa pun boleh, tak apa. Relax lah. So this is my stopcock. Okay? Jari kamu like this. Pegang. Ibu jari duduk depan mata. This is the way that you will be holding your stopcock. Okay, stopcock dia akan start macam ni kan? Stopcock dia akan start macam ni. So, jari kamu akan masuk, 2, pegang like this. 2 ni tak payah buat apa, duduk bawah. Ibu jari duduk depan. This is the way kamu akan pegang stopcock. Bukan like this.
Selalu masuk makmal, kamu akan pegang stopcock macam mana tangan ni? Pusing-pusing macam buka pipe. Betul? Apa ingat pipe gaya tu? Tak weh, kita akan pusing like this. Dan kalau kamu perasan, if you realize, burette duduk belah ni. Perasan tak? Sentuh lah, hang pegang lain, hang bagi burette tu jatuh pula. Perasan tak over here? That is your burette. Sayang, that is your burette. Betul? Burette duduk dalam tangan kita. Sebab tu tangan kamu mesti kena cross. Tangan kamu mesti kena cross. Burette duduk dalam tangan kamu. Tu cara dia. Kalau yang ni adalah burette and stopcock, masalah budak dia akan pusing macam ni. Betul tak? Ramai yang akan buat macam ni. Percayalah saya. Hai, apa buka pipe kat toilet lah? Malu lah weh. Ni cara dia. 2 jari, 1 ibu jari and daripada arah bertentangan. Kalau stopcock kamu duduk di sebelah kanan, tangan mesti sebelah kiri. Alright, kalau stopcock kamu duduk di sebelah kanan, tangan kamu mesti sebelah kiri. Itu cara dia. Okey, itu cara dia. Okey, ingat cara ni. Kamu akan guna cara ni untuk buka. Alright, kenapa cara ni betul? Ibu jari akan guna untuk buka. Okey. Selalu bila bermain dengan burette, satu masalah paling besar. Terlebihlah Miss Wong. Betul? Kan? Selalu buka alah, terflush lah, terbanyak lah. Betul tak? Sebab kamu buat macam ni. Hang buka pipe. Buka pipe, buka besar mana pun tak apa kat rumah. Okey? Bila kamu buat cara ni, kamu akan ada banyak keadaan di mana terlebih lah, terbuka lah, semua tu jadilah. So, cara yang betul adalah, you are going to do like this. When you do like this, ibu jari tekan, kita ada jari kat sini yang akan tahan. Dia akan tahan stopcock ni, ibu jari kamu buka macam mana pun, dia akan tahan. So, dia takkan ada keadaan kamu terbuka lebih. Nampak? Okay? So that you will have your drop by drop. Okay? So, saya tak nak lepas ni, kalau saya depan, kamu kena doakan sangat-sangat. Saya tak dapat balik. Jangan dapat balik Miss Wong saya depan habislah titration kita. Jangan buat macam ni lah weh. Malu. Okay? Malu. Jangan buat macam ni lah. Cara dia memang kena cross. Inilah cara betul untuk kamu pegang stopcock atas burette. Belajar. Okay? Belajar. Alright? Question? Just nak ajar sebab benda ni lah saya akan banyak ajar dalam kelas pun nanti. I feel bad sebab kamu tak ada burette kat sini, tapi tak apalah, kita tengok. Okay? Boleh? So far, with all the precaution, any problems? No? Okay. So, now we will be going okay. Then you start your titration. So, blah, blah, blah. Step ni. Okay. Step ni saya nak tinggal soalan. Saya nak tinggal soalan untuk next week. You will rinse inner wall. Oops. You rinse inner wall of conical flask plus and tips of burette upon reaching endpoint. Okay. Soalan saya. Yang ni adalah precaution lah, of course. So, soalan teacher. Why are we doing this? Kenapa kita nak rinse at the end of it? Kenapa kita nak rinse inner wall of the conical flask and tips of the burette? Dan, selain daripada why, another question dalam discussion, juga dalam precaution. Why adding water ataupun why adding distilled water will not change the endpoint? Kita tambah air. Tengah-tengah buat titration tambah air. Bukan patut jadi lagi cair kah? Kenapa boleh tambah suka-suka hati? Dah letak measure, tambah je, tekan je ikut suka hati ya. Rinse.
Kamu akan rinse. Kenapa boleh bilas dengan air tiba-tiba? Kenapa dia tak mengubah endpoint? I want to know. Okay? I want to know 2 why over here. First why. Why are we doing this step? Second why. Why doing this step won't change your result? Okay? Boleh? Ni adalah satu-satunya soalan saya rasa saya tinggal kat kamu. Yang saya nak tahu. So you have your pupilling. Make sure your pupilling lasts 30 second. Ramai yang tinggal step ni. Your endpoint adalah your pupilling must persist for at least 30 second. Make sure ada. Tak ada apa. Okay. Yang ni data tak payah baca sebab kamu ada. Over here. Ada 4 conical flask. I have my first one. Oops. I have my first one. I have my second. I have my third. So that is your first reading, second reading, third reading. My question. Nurin. Apa benda ni? Phenolphthalein. Dia jawab phenolphthalein kat aku. Phenolphthalein tu indicator sayang. Thank you Daniel. Dia gross. Dan gross kat sini bukan jijik weh. Gross kat sini bacaan kasar. Saya dah tak sanggup tanya apa tu gross. Lepas tu budak akan jawab jijik teacher. Apa yang jijik weh? Tak jijik weh. So ever since that saya dah tanya-tanya dah apa tu gross. Saya bagi tahu terus. Gross kat sini bacaan kasar sungguh weh. Saya pernah dapat jawapan macam tu and I'm like sedih. Okay. Gross over here adalah bacaan kasar. Okay. Bacaan kasar yang kita buat untuk dapat volume yang kasar banyak mana kita guna. So my question. Alright. Part C saya tak nak bincang ya. Precaution dia exactly the same macam part B. Semua sebiji sama, ubah satu benda je. Orang yang duduk analyte kamu ubah. Analyte kamu daripada oxalic acid ubah jadi hydrochloric acid. Yang lain semua sama. Tak payah bincang. Okay. So masuk result. So over here, tadi ada gross. Kita berhenti kat gross. So balik kepada gross. I have my gross. I have my first, I have my second, I have my third. My question, when you calculate the average, do you take the gross? Asana say no, Daniel say no. Yang lain? No. So everybody agree that for the average, we will only take first reading plus second reading plus third reading. Divide by 3. Betul? And since it's from the burette, look at the decimal places. Look at the decimal places. Kenapa 2 titik perpuluhan seperti yang dijanjikan? Sebab dia adalah burette. So, siapa yang isi ni? Siapa yang isi dengan 1 titik perpuluhan, aku ketuk kepala sampai penyek. Hang ulang table ni 100 kali. Okay? So make sure adalah 2 titik perpuluhan. Average hanya ambil first, second, third. Gross adalah bacaan kasar, kita tak ambil. Biasa kita buat gross adalah first, kita nak check semua benda jadi. Indicator jadi, acid kamu jadi, base kamu jadi, burette kamu function. That is the first reason. Second reason, kita nak bacaan kasar ni. Kita nak roughly tahu kita patut berhenti kat mana. Okay? Boleh? Baras? Okay. So, go to your result. Result and data, this is the mass of oxalic acid daripada video eksperimen. Saya crop terus, saya bagi terus. So for the result, look at the way that I write my result. I still make it in part A, result saya apa. Okay. 4 decimal place, by the way. Okay. Everybody use the same value, so shouldn't be a problem. And then part B. Look at the way I write the result. Since kita ada part A, part B, part C sayang. Tak payah letak semua sekali. Ikut part. Result, part A. Part B, part C. Okay. And since it's only result, tak payah ada calculation. Calculation paling banyak kira average je. Tu je. Calculation semua nanti duduk di calculation. Okay. Part C, same thing. Same thing about the average. Make sure you only take count of your first, second and third. Sebab saya nak tinggalkan calculation ni untuk kamu. Minggu depan kita akan bincang calculation. Minggu ni memang saya nak bincang precaution je. Okay. So, going into your part A, this is what you need to find. Dah bagi dah, kira sendiri. At the end of the day, what do you need in the standard solution is you prepare this standard solution.
Alright? Knowing that the volume that you use is 250 ml. So that is the volume of solution. You put in approximately 3 gram of your oxalic acid. You have the exact value. So use the exact value. Okay? So apa yang kamu nak cari? Of course, molar mass of oxalic acid, H2C2O4. Tak payah ambil hydrated. Ambil oxalic acid je. Hydrated dah jadi tak penting bila hang dah tambah dengan air berlambak-lambak dalam tu. Okay? So hanya ambil oxalic acid. Number of mole of oxalic acid prepare. Ada mass, ada molar mass. Settle. Molarity. Formula molarity. Mole over volume. Volume solution in liter. So that is the volume of solution. Saya rasa tak ada isu kira sendiri. Okay? So, part B. Kat sini jadi isu. So, dalam part B, I have 10 minutes for this. Ada kelas ke lepas saya? Tak ada, so saya boleh habis on time lah. Okay? Sorry ya, just lambat sikit hari ni, memang panjang. Yang ni bagi tips je. Dalam part B adalah burette, analyte kamu, NaOH. Dan yang kita nak cari sekarang sebenarnya adalah concentration NaOH. Jangan ambil 0.2. Sebab apa jangan ambil? It's a standardization. So, bila dia adalah standardization, like I say from the beginning, apa maksud standardization? I want to check or I want to make sure the concentration. Remember? So, in the part B, your final answer for your part B is actually concentration of NaOH. Alright? Bagi tahu siap-siap apa yang nak cari. And the volume of NaOH used is the average yang kamu kira lah. Kamu ada dah. You have this in the average. Okay? Ambil average. Jangan ambil satu-satu. Sebab tu kita ulang 3 kali. Okay? And then, in the conical flask, this is the big problem. In your conical flask, fikir balik, I have oxalic acid. First question, Madiha, how many more oxalic acid in your conical flask? Tak dengar? Yang dapat dari A tadi Banyak mana kamu masukkan dalam conical flask? Volume. Berapa mililiter? Dia nampak boring dah tadi. Dia dah lost lah. Dia tak tahu pergi mana dah. Right? Nili? Nili? $30. Apa dapat 30 kat mana? Zara? $25. Thank you, sayang. Remember, kita pipette 25? Alright? Kita pipette 25 masuk dalam conical flask. Right? So, dalam conical flask kamu adalah 25 ml of oxalic acid. Oxalic acid dari mana? Part A. Setuju? Okay. Setuju So, yang buat titration dengan NaOH hanya 25 ml oxalic acid. Tapi yang kamu kira daripada part A dalam volumetric flask adalah 250 ml. Dan dalam 250 ml ni ada 3 gram approximately. Soalan teacher, bila daripada 250, 3 gram ni, saya hanya masukkan 25 ml dalam ni. First question, adakah semua 3 gram masuk dalam 25 ml? Saya bagi contoh yang senang. Jug besar. Jug. Saya ada air Milo. Nak bancuh jug besar, saya letak 10 sudu serbuk Milo.
Okay, ada tetamu Miss Wong datang melawat. So kamu buat 10 air Milo jug besar, 10 sudu serbuk Milo. Tapi saya tak minum lah dari jug tu kan, walaupun saya suka. Kita ambil cawan. Alright, sopan sikit. Kita ambil cawan. Kita tuang air Milo yang kamu dah bancuh ke dalam cawan. Soalan saya, dalam cawan ini ada 10 sudu serbuk Milo ke? No. So balik kepada soalan tadi. Kalau dalam botol besar ada 3 gram, dalam conical flask kita hanya ambil 25 ml. Ada 3 gram ke? No. Betul? So, number of mole oxalic acid yang kamu kira di part A. Number of mole yang kamu kira di part A adalah number of mole duduk dalam dalam volumetric flask sahaja. Betul? Balik kepada tadi, number of mole oxalic acid, masih number of mole oxalic acid. Tapi number of mole oxalic acid dalam conical flask. Ni, sama tak? Tak sama sebab tak ada 3 gram, betul? Tak sama. Number of mole dalam conical flask dengan number of mole dalam volumetric flask tak sama. Setuju? Kalau setuju, balik kepada air Milo. So, kalau tak ada 10 sudu, tapi teacher nak tanya, rasa air Milo tu, kepekatan air Milo kat jug dengan kepekatan air Milo dalam cawan, sama tak? Alright, mesti samalah. Takkan hang tuang yang hang tak kacau betul, hang tuang air je kat Miss Wong. Betul tak? Mesti hang kacau elok dah. Ni air Milo yang elok dah. So, air Milo yang ada dalam jug akan sama dengan air Milo atas dalam cawan. Betul? So, antara dua ni, number of mole berbeza. Apa yang sama? Concentration. Concentration datang dari mana? Concentration yang dapat daripada part A akan sama. Setakat ni, setuju? Okay. So, untuk kira concentration NaOH at the end, first thing, kat part B, kamu kena ada balance equation. Dan balance equation kamu, of course, siapa dengan siapa? NaOH dengan oxalic acid. Tengoklah siapa yang react, betul? Okay. Lepas tu, kamu kena cari number of mole oxalic acid titrated. Number of mole oxalic acid titrated means yang duduk dalam conical flask. Okay. Lain ya, bukan number of mole kat part A. Tak sama dengan number of mole part A. Ingat, dan tips a bit lah sayang. MV over 1000. Okay. Dah dapat number of mole oxalic acid, kamu akan buat from equation. Kamu akan compare mole of NaOH dengan mole of oxalic acid. Untuk dapat apa? Kat sini kamu nak cari number of mole NaOH used. Okay, this is the one that you want to find. Dah dapat number of mole NaOH used. Kamu boleh guna number of mole ini untuk cari molarity of NaOH. Setakat ni. Okay. So, guys, bahagian yang tricky. This only. This is the only place yang lain daripada apa yang kita kira last week. Dan konsep dia adalah air Milo tadi. Yang sama daripada jug dengan cawan adalah kepekatan. Tapi sebuk sudu Milo lain. So, kamu kena cari sebuk sudu Milo dalam cawan kecil. Kamu kena cari number of mole dalam conical flask kalau kamu hanya guna 25 ml. Make sense? Soalan setakat ni? Tak ada. Beres. Part C, exactly the same. Step yang saya bagi ni, exactly the same. Cuma yang berbeza kat sini, dalam ni masih NaOH. Yang berbeza hanya adalah dalam tu sekarang adalah HCl. So yang berbeza adalah balance equation, to be honest. Step bawah seterusnya sama.
Balance equation antara siapa dengan siapa. Okay? Lepas tu kat sini terbalik sedikit sebab hujung tu yang kita nak cari adalah molarity HCl. Alright, so kamu kena mula dengan kira number of mole NaOH juice. Lepas tu from equation. Cari number of mole HCl reacted. Lepas tu cari molarity. Ada video post lab. Alright, boleh tengok video post lab. Siapa yang dah faham tak tengok boleh cuba kira. Cuba kira dulu dengan semua data tu sebab kita akan check. Alright, kamu kena hantar lab report ni. Kamu still kena hantar lab report ni hari Jumaat. Alright. Dan saya akan tengok, saya tak akan mark. Saya akan tengok dulu. Saya nak tengok kamu salah kat mana, silap banyak kat mana. Dan kita akan bincang balik calculation ni. Alright. Hari minggu depan, sejam. Tapi bukan bincang apa dah sayang. Check je. Kamu patut dah ada calculation tu depan mata. Okay. Sebab kamu kena hantar balik lab report tu on the spot hari tu. Okay. So bukan buat time tu lah. Okay. So last thing. Discussion. Semua dah ada. Settle. Saya tinggal satu je soalan. Kenapa tambah distill water tu? Okay. Satu yang tu. Alright. Conclusion ada 3. Cuba tulis. Conclusion keempat tak payah tulis. Alright, objektif keempat tak payah tulis. Tipu je yang tu hang mana dapat skill tu. Okay, 3 je. Alright. Lab report, 1 je saya nak tambah. So, lab report macam biasa, bla bla bla. Introduction saya nak tambah 1. Eksperimen ni sekarang kuantitatif ataupun kualitatif. Okay. Nak tambah benda baru sikit kat introduction. Eksperimen kita hari ni, introduction macam biasa. Semua benda lah. Apa benda pasal titration, endpoint, equivalent point, what is titration, what is standard solution, semua-semua tu lah. Okay. Introduction macam biasa. Hujung pada introduction, saya nak 1 je. Eksperimen kamu ataupun eksperimen ini, kuantitatif atau kualitatif. Boleh? Soalan? Okay. Precaution okay? Banyak? So discussion kamu akan panjang, calculation kamu akan panjang. Sama calculation buat ikut part dan your life will be easier. Jangan letak semua sekali, kamu pening. Okay? Semua benda buat ikut part, senang. Okay? Question? Nope. So, I still expect your lab report on Friday. Okay, I still expect your lab report on Friday so that I can take a look, take a pic so that I can roughly know ada okay ke tak okay so that I can tegur siap-siap dalam kelas minggu depan. Okay, and minggu depan 2 jam, jam pertama kita akan bincang balik lab report kamu yang mungkin okay dan jam kedua kita akan pergi kepada pre-lab 3. Settlekan pre-lab 3 tu. Okay, boleh? Okay, kalau tak ada apa, I think that's it. Sorry for I'm taking 2 minutes longer than your class. So if there's nothing, I will see you next week. Okay? Have a good day and please stay safe. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.